Pertuduhan tanah di tapak projek, 2 pekerja maut. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 3 buruh warga Bangladesh maut tertimbus dalam kejadian runtuhan tanah ketika sedang melakukan kerja di tapak projek pembinaan lebuh raya di Pulau Condong, Machang, Kelantan tengah hari tadi. Dan menurut saksi Anis Ashikin Arifin, ketika kejadian, dia baru selesai memasak di dapur sebelum terdengar jeritan pekerja di tapak pembinaan berkenaan. Beberapa pekerja kemudian berlari ke arah pekerja yang memandu jengkaut sambil menunjukkan tempat mangsa tertimbus. Masa kejadian itu saya dekat tingkap, saya siap masuk tu. Saya nak basuh-basuh pinggir, saya menghadap ke ni depan ni. Lepas tu saya tak tengok tanah tertimbus tu lagu mana. Cuma saya dengar pekerja dia melaung tu. Jerit tu. Panggil tu askavator tu suruh gali balik. Mungkin masa tu saya ada orang tertimbus dan saya tak tahulah. Lepas tu Kak Ipa balik royak dia kata. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Machang, Superintendent Muhammad Adli Mat Daud ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan mengenai kejadian tersebut. Katanya ketiga-tiga mayat mangsa berjaya dikeluarkan kira-kira pukul 4 petang tadi sebelum dihantar ke Hospital Machang untuk proses bedah siasat. Seorang penganggur direman 7 hari sehingga Rabu selepas disyaki merogol adik tirinya yang berusia 14 tahun. Dan perintah reman dikeluarkan Magistrate Sharifah Amirda Shasha Amir Sharifuddin bagi membolehkan siasatan dilakukan mengikut Seksyen 376/3 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanyan Ramlan berkata, lelaki berusia 32 tahun itu ditahan malam tadi selepas remaja perempuan berusia 14 tahun itu membuat laporan polis. Dalam laporan tersebut, mangsa mendakwa dirogol abang tiri dan bapanya yang berusia 56 tahun kira-kira 2 bulan lalu. Ia terbongkar selepas remaja perempuan itu mengadu kepada ibu saudaranya. Superintendent Hanyan berkata hasil pemeriksaan doktor mendapati terdapat kesan kecederaan pada alat sulit mangsa. Bagaimanapun, hasil pemeriksaan urin terhadap suspek yang ditahan negatif daripada sebarang bahan terlarang. Polis kini giat mengesan bapa remaja terbabit yang dipercayai menghilangkan diri selepas mendapat tahu laporan polis telah dibuat. Sementara itu, seorang bapa berdepan 2 pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual terhadap anak perempuannya yang berusia 13 tahun di Mahkamah Kemaman hari ini. Tertuduh yang juga seorang pekerja sebuah syarikat pembersihan swasta dituduh melakukan perbuatan keji tersebut pada hujung September lalu. Bagaimanapun, tertuduh mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan selepas Hakim Wan Suhaila Muhammad membacakan pertuduhan. Berdasarkan kertas pertuduhan pertama, tertuduh didakwa merogol kanak-kanak itu di sebuah rumah di Jalan Mak Cili Cukai kira-kira jam 8 pagi 29 September lalu. Untuk kesalahan tersebut, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376/3 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan 10 sebatan jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh pada hari sama dan tempat sama didakwa melakukan amang seksual fizikal secara paksa terhadap kanak-kanak terbabit. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan sebatan di bawah Seksyen 14/D Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Mahkamah menetapkan 4 Disember depan bagi sebutan semula kes dan membenarkan tertuduh diikat jamin RM14,000 dengan seorang penjamin untuk kedua-dua pertuduhan. Mahkamah turut menetapkan syarat tambahan iaitu tertuduh tidak boleh mendekati dan mengganggu mangsa serta saksi pendakwaan sehingga kes berkenaan selesai. Prosiding pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Syarah Muhammad Razali, manakala tertuduh tidak diwakili peguam.
Pasukan Polis Marin Wilayah 1 Pulau Pinang berjaya menyelesaikan kes penyeludupan minyak dengan penahanan 4 lelaki tempatan dan 2 warga Thailand. Menurut Timbalan Komander Polis Marin Wilayah 1 Pulau Pinang, Rohizan Muhammad Said, kesemua suspek ditahan di Bukit Kayu Hitam, Kedah bersama diesel dalam sebuah kontena dipercayai untuk diseludup ke negara jiran. Lama, kurang 4 bulan. Sikan kita punya tim berisikan masih develop maklumat ni dan akan melakukan banyak lagi tangkapan menyebabkan penyelundupan minyak diesel daripada Malaysia ke negara jiran. Beliau berkata demikian di Batu Uban, Pulau Pinang. Nilai rampasan diesel dianggarkan berjumlah 1.19 juta ringgit. Turut dirampas, lori tanker dipercayai digunakan sebagai transporter menyeludup minyak. Kes kini diserahkan kepada IPD Seberang Perai Selatan dan akan disiasat di bawah Seksyen 135/1/D Akta Kastam 1967. Sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Sindiket penipuan pelaburan tidak wujud dalam talian berjaya ditumpas Polis Perak dengan penahanan 97 individu. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, hasil maklumat orang awam, serbuan dilakukan pegawai dan anggota Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Perak dan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Manjung di sebuah rumah percutian di Pulau Pangkor yang dipercayai menjadi pusat panggilan sindiket berkenaan. Beliau dalam satu kenyataan memaklumkan polis menahan seorang lelaki tempatan, seorang lelaki dan seorang wanita warga Cina serta 65 lelaki dan 29 wanita warga Vietnam berumur antara 20 hingga 47 tahun. Pihak polis turut merampas wang tunai berjumlah RM51,254 selain 3 unit komputer riba, 120 unit telefon bimbit dan 2 unit modem. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. 2 ulat teksi berjaya ditahan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada awal pagi tadi. Pengarah JPJ Selangor Azrin Burhan berkata membabitkan seorang pemandu teksi dan seorang lagi pemandu e-hailing. Pelancong pun dia ada tarik, dengan orang awam pun ada tarik lah. So bila tiba di balai ketibaan ni, dia keluar, ulat-ulat ni akan datang mendekati pelancong ni ataupun orang awam kita, kan, dia akan menawarkanlah kata boleh cepat dan harga dia berpatutan dan sebagainya, tapi dia tipulah sebenarnya. Beliau turut memberitahu sejak Januari sehingga semalam sebanyak 139 tangkapan dibuat membabitkan kereta sewa tidak berlesen. 125 daripadanya menggunakan kenderaan persendirian, manakala 14 lagi menggunakan kenderaan perkhidmatan awam. Mereka yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 205/1 Akta Pengangkutan Awam Darat APAD 2010 yang memperuntukkan denda sehingga RM50,000 atau dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena Ops Ulat di KLIA 1. Perkembangan banjir di Perak. Keadaan banjir di Perak terus mencatatkan peningkatan kepada 388 mangsa banjir di 2 daerah di negeri itu. Tinjauan di Alor Pongsu mendapati hujan berterusan di daerah itu menyebabkan ketinggian air mencecah 1.5 meter. Keadaan itu mengakibatkan jalan yang menghubungkan Bagan Serai ke Cangkat Lobak terputus. 6 kampung terjejas melibatkan Kampung Matang Tengah, Kampung Cangkat Lobak, Kampung Beriai, Kampung Selekoh, Kampung Parit Air Hitam 2, Kampung Parit Ali Kalang. 2 PPS dibuka sejak Selasa lalu menempatkan seramai 157 mangsa daripada 49 keluarga. Di PPS SK Cangkat Lobak, seramai 100 mangsa ditempatkan dengan 24 keluarga. Manakala di PPS SK Alor Pongsu, seramai 57 mangsa daripada 19 keluarga.
Sementara itu, di daerah Hilir Perak, seramai 179 mangsa ditempatkan daripada 53 keluarga. Teruskan Op Ramah dan tambah baik Kampung Siaga 221 dan itu antara inisiatif dilaksana bagi menghadapi monsun timur laut dijangka bermula pertengahan November ini. Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Dato' Aminur Rahim Muhammad berkata, kedua inisiatif itu diteruskan selepas melihat keberkesanan ketika musim monsun barat daya yang lalu. Lebih 14,000 pegawai, anggota dan sukarelawan APM di seluruh negara telah bersiap siaga. Beberapa aset baharu termasuk 200 motosikal juga akan diserahkan kepada APM bagi kemudahan untuk operasi menyelamat. Jadi kali ini alhamdulillah kerajaan memberikan orang kata sedikit, jarang-jarang lah kita dapat banyak macam ni. Saya ingat ni pun mungkin baru pertama kali kot. 225 buah motosikal seluruh negara Sabah Sarawak. Alhamdulillah insya-Allah boleh digunakan untuk Op Ramah. Tapi sebenarnya dia sepatutnya berpasangan. Selain daripada Op Ramah, dia juga boleh bertindak untuk kes-kes ataupun insiden-insiden kecil semasa berjalan ternampak ataupun ada orang report ular dan sebagainya. Jadi daripada Pikot dia akan call terus mana-mana individu yang tergerak Op Ramah ni, kalau dia berkemahiran dia akan terus respon. Beliau ditemui selepas Majlis Himpunan Setia APM Melaka di Aikroh. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Dato' Armizan Muhammad Ali dijangka melancarkan sigap APM siap siaga MTL pada 15 November ini. Rakyat Malaysia memang hebat kerana tegas pertahankan hak Palestin. Memang kita jauh dari dunia Arab. Kita jauh dari dunia Palestin. Kita jauh dari Gaza. Tetapi setiap detik berlaku menyentuh hati nurani kita. Kerana apa? Kerana kita tahu dan faham arti manusiawi, arti ihsan, arti kemanusiaan dan lebih penting arti keadilan melawan kezaliman Israel. Bertemu kembali. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Perbekalan 2024 kurungan Belanjawan 2024 selepas ia selesai dibahaskan di peringkat dasar. RUU Perbekalan 2024 diluluskan menerusi undian suara ketika sesi mesyuarat dipengerusikan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Sementara itu, ketika menggulung RUU berkenaan, Perdana Menteri menegaskan langkah pengurangan defisit fiskal tidak bermaksud mengabaikan usaha melindungi kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi. Jelas beliau, sasaran pengurangan defisit fiskal adalah secara beransur-ansur dan ia tidak dibuat secara mendadak dan mengekalkan dasar fiskal mengembang. Bagi tahun 2024, kerajaan meletakkan sasaran defisit fiskal sebanyak 4.3% berbanding 5% pada 2023. Beberapa langkah dalam belanjawan ini termasuk cukai keuntungan modal dan cukai barang bernilai tinggi. Itu akan menambah pendapatan kepada kerajaan dianggarkan 4 bilion ringgit. Ya, jadi pencapaian fiskal itu saya jangka dapat dilaksanakan. Kita tetapkan sasaran defisit fiskal 5%, kemudian 43%. Kalau tak tercapai umpamanya, saya tidak ada pilihan. Saya terpaksa bentang balik untuk dibantah atau disokong atau dikritik oleh Ahli Muhammad. Terdahulu, Perdana Menteri menerima kunjungan hormat Penasihat Negara merangkap Menteri Keselamatan Awam China, Wang Xiaohong. Pertemuan selama 1 jam itu untuk saling bertukar-tukar pandangan mengenai isu semasa dan antarabangsa, terutamanya berkaitan aspek keselamatan yang memerlukan kerjasama kedua-dua negara. Perdana Menteri turut menyampaikan surat jemputan kepada Presiden China Xi Jinping untuk berkunjung ke Malaysia sempena ulang tahun ke-50
hubungan Malaysia-China tahun hadapan. Lawatan kerja selama 3 hari ke Malaysia itu dijangka memberi peluang terbaik bagi kedua-dua pihak membincangkan pelbagai isu dua hala, serantau dan antarabangsa. Beliau kemudiannya melakukan lawatan ke Kementerian Dalam Negeri dan disambut Menteri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, turut mengiringi Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Eugene dan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Ruji Ubi. Wang meluangkan masa selama sejam bersama Saifuddin untuk saling bertukar pandangan mengenai isu semasa dan antarabangsa, terutamanya berkaitan keselamatan antara kedua-dua negara. Beliau dijadualkan ke Melaka sebagai sebahagian daripada lawatan 3 harinya ke Malaysia bermula hari ini. Tahun ini merupakan ulang tahun ke-10 perkongsian strategik komprehensif antara Malaysia dan China. Syarikat penerbangan dan pengendali lapangan terbang di Malaysia perlu kreatif mengembangkan perniagaan melangkaui pasaran tradisional dan langkah itu bagi memastikan mereka kekal mampan dan kompetitif. Besides China, Korea is important, Turkey is important. I'm sure airlines are trying to look for new destinations and opening up. I hope that we are actively looking for new connectivities between Malaysia and the other region. Usaha tersebut penting memandangkan peningkatan 70 hingga 80% ketibaan pelancong di hampir semua pasaran serantau. Keseluruhan ekosistem lapangan terbang Kuala Lumpur turut dijangka akan bertambah baik selepas 2 projek penambahbaikan yang sedang berlangsung selesai. Isu hidangan nasi kandar babi yang tular di media sosial baru-baru ini tidak perlu diperbesarkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, gerai tersebut jelas menyatakan nasi kandar yang dijual adalah tidak halal. Dalam konteks sekarang ni, kita masyarakat majmuk kan di negara kita ni, ada China, ada India dan dia pun dah sebut yang kafe itu pun ada dalam kawasan dan masyarakat tu dan dia pun dah isytihar, dia pun saya rasa dia tidak menyuruh pun, dia dah memang beritahu pun kan untuk tu. Jadi saya ingat dalam konteks kita masyarakat majmuk ini, kita hormatlah, kita menghormati antara satu sama lain dan insya-Allah dengan prinsip hormat menghormati tersebut negara kita akan lebih sejahtera, aman, bahagia. Tambah beliau, umat Islam di negara ini juga dinasihatkan agar sentiasa peka dengan status halal sesebuah gerai atau restoran yang ingin dikunjungi supaya tidak timbul isu syubhah. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Penyampaian Bantuan Sewa Kediaman Mahasiswa Universiti Awam Wilayah Persekutuan yang telah dianjurkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib di Ibu Negara. Seramai hampir 3,300 orang pelajar akan menerima bantuan sewa kediaman mahasiswa di 4 buah universiti awam terpilih dengan peruntukan sebanyak RM4 juta. Kementerian Kesihatan KKM giat menyokong usaha pengaplikasian teknologi digital dalam perkhidmatan kesihatan dan perubatan dan ke arah itu kerjasama utuh antara pihak swasta dan kerajaan perlu diperhebat dalam memantapkan lagi sistem kesihatan negara. Timbalan Ketua Setiausaha Kewangan KKM Datuk Seri Nur Azman Ayub yakin inovasi adalah kunci dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan yang inklusif demi akses kesihatan yang saksama. We will no longer be having our own ambulance. We are looking at outsourcing our ambulance services, which includes the use of digital applications where the patient do not need or no longer need to call the emergency number. It is like having a Grab service of sort, where we can track and trace the ambulance. We have set KPI. Beliau menyampaikan ucap tama pada Majlis Persidangan KPJ Healthcare 2023 bertemakan transformasi kesihatan berlangsung di Putrajaya. Persidangan 2 hari tersebut dihadiri pemain industri kesihatan Malaysia dan luar negara.
Bagi mengekalkan aktiviti keselamatan makanan terjamin, Perbadanan Putrajaya PPJ memperkenalkan inisiatif baru iaitu kad pengendalian makanan kepada semua premis makanan di Putrajaya. Menurut Presiden Perbadanan Putrajaya, Datuk Fadlun Maujud, ia merupakan usaha PPJ dalam mewujudkan dokumen rasmi bagi kad latihan pengendali makanan serta kad suntikan Typrop. Dan bagi memastikan pengusaha premis makanan yang konsisten dalam mempraktik kehendak yang digariskan oleh Perbadanan, inisiatif sentiasa diambil oleh pihak Perbadanan bagi memastikan pengiktirafan pengusaha-pengusaha premis makanan sentiasa mematuhi. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Majlis Anugerah Premis Makanan Bersih Wilayah Persekutuan Putrajaya 2022-2023 di Putrajaya. Pada majlis tersebut, 10 kategori pengiktirafan dan 3 kategori khas telah diberikan kepada premis makanan yang terpilih dengan kerjasama rakan strategik. Antara kategori premis makanan yang diiktiraf adalah premis restoran franchise, gerai makan serta kantin sekolah di sekitar Putrajaya. Sejumlah RM100,000 berjaya dikumpul Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade untuk disumbangkan kepada tabung kemanusiaan Palestin. Sumbangan diserahkan kepada Wakil Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Persatuan Cinta Gaza. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Cinta Gaza, Nadir Al-Nuri berharap kekal istiqamah dalam bersolidariti dengan isu Gaza yang dijangka berterusan untuk tempoh yang panjang. Kerjasama mutakhir yang kita buat antara 40 NGO dan juga Wisma Putra menyalurkan bantuan dengan nilai RM7 juta untuk dihantarkan ke bumi Gaza. Memang berdepan dengan kesukaran, dimaklumkan akan dihantar sehingga ke Al-Arish, tetapi mudah-mudahan kita doakan dapat diberikan pelepasan untuk sampai ke dalam bumi Gaza yang sangat-sangat memerlukan ketika ini, memandangkan yang digunakan oleh Mesir hanyalah sekitar 100 lori yang digunakan masuk, sedangkan keperluan rakyat Gaza di luar daripada waktu peperangan adalah sebanyak 500 lori. Jadi insya-Allah bantuan daripada Wisma Putra dan NGO-NGO yang mengumpulkan bantuan tersebut akan mampu mengurangkan beban yang sedang dihadapi oleh rakyat Gaza. Terdahulu, Wisma Putra memaklumkan sebanyak 20 tan bantuan dari Malaysia akan masuk ke Gaza melalui sempadan Rafah pada Khamis. Usaha kemanusiaan digerakkan menerusi pembabitan 40 NGO dan 800 sukarelawan termasuk dari Persatuan Cinta Gaza. Tular di akaun media sosial seorang pendakwah bebas, kononnya ada sekolah melarang takbir dilaungkan pada sambutan Minggu Solidariti Palestin. Tuduhan dibuat menerusi perkongsian catatan seorang lagi pengguna Facebook yang mengaku dirinya yang dipertua PIBG sekolah. Selain takbir, bacaan kunut nazilah didakwa turut dilarang. Murid dan pelajar juga tidak dibenar bawa bendera Palestin. Semakan Pasukan Biar Betul mendapati tuduhan berkenaan tidak berasas. Tiada larangan seumpama ditetapkan, seperti dinyatakan surat Kementerian Pendidikan kepada semua sekolah dan pejabat pendidikan negeri. SOP dalam bentuk infografik yang dihebah kepada umum juga tidak langsung menyentuh larangan yang didakwa. Sebaliknya, program yang berlangsung fokus kepada nilai kemanusiaan yang mementingkan kedamaian dan keamanan sejagat. Bagi mengelak fitnah terus melarat, laporan polis dibuat Kementerian Pendidikan. Tindakan tegas menanti si kaki fitnah. Terima bahan fitnah atau maklumat palsu? Segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Bergu badminton lelaki negara Man Wei Chong T. Kai Woon mendapat tonik tambahan bagi meneruskan perjuangan memburu slot ke Sukan Olimpik Paris 2024 selepas menandatangani kontrak penajaan bersama syarikat pemaju hartanah NCT Alliance.
Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tan Sri Muhammad Norzal Zakaria turut berharap pasangan ranking ke-22 dunia itu mampu mengikut jejak Aaron Boyd layak ke Tamasya Paris pada tahun hadapan. Pertama sekali, kita kalau dulu kita tak ada ikon, tak ada world champion. So kita dah ada world champion. Sebab tu Aaron dengan Soh ada hari ini. Kita mahu pemain-pemain men's double kita seperti Ma dan Kaiwun ini mengikuti jejak Aaron dengan Soh. Perjalanan Aaron dan Soh tu bukanlah mudah. Kita lihat pun baru ni di Denmark Open beliau memenangi World Tour yang pertama. Tapi beliau juga kedua-dua Aaron dan Soh telah mencatat sejarah sebagai Malaysian yang pertama World Champion. Saya mahu Ma, NT dan juga pemain-pemain kita yang lain fokus untuk mengikuti jejak seperti Aaron dan Soh, fokus untuk mengekalkan konsistensi. Dan setiap kali kita bermain, tentu saja kita melihat pada diri kita siapakah pencabar-pencabar kita dan bagaimanakah kita harus untuk mengatasi mereka. Kalau mereka secepat mungkin dapat mengenal pasti diri mereka, tentu saja kita mampu melihat ramai lagi player di peringkat antarabangsa. Dan ini pula melibatkan aksi Piala Malaysia 2023. Ketiadaan perancang utama Nurilo Tuktasinov menjejaskan sedikit persiapan Terengganu FC TFC dalam menghadapi perlawanan separuh akhir kedua menentang Kuala Lumpur City FC KL City malam esok. Dan ia diakui jurulatih TFC Tomislav Steinbrückner. Jelas beliau pemain kelahiran Uzbekistan itu tidak dapat diturunkan pada perlawanan malam esok selepas digantung perlawanan gara-gara kutipan kad kuning. Turut merisaukan pengendali kelahiran Croatia itu ialah masalah kecergasan yang membelenggu tonggak pertahanan tengah Syarul Nizam Perhasni dan Saldol Kulmatov. Menurut pengendali TFC itu, sandaran kini diletakkan kepada pemain naturalisasi Liridon Krasniki dan Omid Nazari untuk membantu ketua pasukan Habib Harun di bahagian tengah dalam aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Dalam pada itu, Steinbrückner turut menjangkakan aksi malam esok berpotensi diheret ke masa tambahan atau penentuan penalti sekaligus menuntut kekuatan mental semua pemain TFC. Kejohanan Hoki Antarabangsa Piala Sultan Johor 2023. Khamis, 2 November, New Zealand bertemu Afrika Selatan 5.50 petang dan Great Britain bertemu Malaysia 8.20 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian berita tengah malam. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.